我老了，我一个人，甲咱拍片的朋友真就来看我，感谢感谢。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bertemu kembali dalam satu lagi sesi perkongsian iaitu slot Koma Buntu Teman Bantu LHDNM Perak edisi yang ke-8. Baik, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, edisi ini adalah selaras dengan pendekatan yang dibawakan oleh CEO LHDNM iaitu Awareness, Education and Services ataupun singkatannya AES. Dan juga konsep ini adalah selaras dengan Malaysia Madani iaitu sebagai satu usaha mengemudi dan serta mengangkat semula martabat dan kegemilangan negara di pesada dunia. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan juga, berkemungkinan slot ini adalah slot yang kedua terakhir bagi tahun 2023 sebelum kita melangkah ke tahun 2024. Dan dengan sokongan daripada tuan-tuan dan puan-puan, kita akan meneruskan slot ini pada tahun hadapan insya-Allah. Dan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang telah sudi meluangkan masa dan berdaftar dengan kami pada pagi ini iaitu, dan kami akan bawakan slot ini daripada MS Team dan juga daripada aplikasi Zoom. Dan untuk makluman tuan-tuan juga, kita bawakan sekali lagi tajuk iaitu program khas pengakuan sukarela 2.0 yang mana sebelum ini dalam slot yang Koma Buntu Teman Bantu edisi yang ke-6 kita telah bawakan tajuk yang sama sebagai salah satu penerangan dan penjelasan yang kepada pembayar cukai di luar sana. Dan untuk makluman tuan-tuan juga, slot dan untuk makluman tuan-tuan, PKPS 2.0 ini telah bermula pada 6 Jun 2023 dan kita bakal tamat pada 31 Mei 2024. Jadi lebih kurang 5 ke 6 bulan lagi sebelum PKPS 2.0 ditamatkan. Jadi tanpa membuang masa, kita teruskan kepada ahli panel kita. Sebelum itu saya bawakan ahli panel jemputan khas daripada LHDN Perak. Yang di sebelah saya adalah Encik Rajendra dan anak lelaki Muniandi, iaitu Pegawai Eksekutif Hasil Kanan 1 LHDN Perak lokaliti Ipoh. Apa khabar Encik Rajen pagi ini? Baik, Nurul. Alright, okay. Dan di sebelah kiri Encik Rajen, kita tempah khas daripada lokaliti Taiping, iaitu Encik Muhammad Awiz bin Idris, iaitu Pegawai Eksekutif Hasil Kanan 1 LHDN Perak. Pegawai Encik Awiz pagi ni, okey, perjalanan macam mana? Okey. Semua lancar dan jadi kita dah bersedia untuk pagi ni ya. Baik. Alright, okey. Untuk makluman juga, kita ada sediakan ruangan pigeonhole untuk tuan-tuan dan puan-puan bertanyakan soalan sekiranya terdapat sebarang kekeliruan sepanjang program ini berjalan. Dan untuk puan-puan untuk bertanyakan soalan, tuan-puan boleh men-scan QR code yang terletak pada skrin tuan-tuan dan puan-puan. Baik, kita akan teruskan kepada soalan yang pertama kepada ahli panel kita iaitu Encik Rajen. Jadi seperti yang kita tahu, PKPS 2.0 ini telah diumumkan oleh Menteri Kewangan iaitu merangkap Perdana Menteri Malaysia sekarang iaitu Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim pada pembentangan bajet 2023 pada 23 Februari 2023 yang lalu. Jadi ini adalah sebagai salah satu inisiatif kerajaan ke arah sifar penalti. Baik, sebagai satu pengenalan ataupun penerangan ringkas daripada Encik Rajen, boleh terangkan tak apa sebenarnya objektif PKPS 2.0 ni dibawakan kepada pembayar cukai atau dikenalkan kepada pembayar cukai? Boleh Encik Rajen terangkan? Boleh. Salam sejahtera kepada semua. Selamat pagi. Objektif utama PKPS ni adalah untuk membetulkan kesilapan pelaporan cukai yang lampau. Yang itu adalah objektif utamalah. So selaras dengan AES. Baik. Iaitu awareness, education and also service. So kita akan membantu sekiranya ada telah berlaku kesilapan dalam pelaporan cukai
sebelum ini. So ambillah peluang ini untuk membetulkan laporan cukai. Okey, yang tu yang pertama. Tapi dalam PKPS 2.0 maksudnya kita telah tawarkan sebelum ini ada satu lagi iaitu pengakuan sukarela iaitu 1.0 yang sebelum ini. Iaitu pada tahun 2019. 18 hingga 19. Yang tu kita ada buat tawaran yang pertama. Dalam tawaran pengakuan sukarela itu ada minimum penalti 10% mereka yang ambil bahagian sehingga April 2019 dan selebihnya sehingga Jun tu minimum penalti adalah 15%. Okey, yang tu adalah PKPS yang pertama. Dan untuk PKPS ini pula dia sifar penalti seperti yang Cik Nurul beritahu. So itu adalah manfaat kelebihan lah berbanding dengan PKPS yang pertama. Yang pertama. Dan kategori yang kita boleh lapor adalah seperti dalam slide yang belum pernah laporkan pendapatan. So ramai yang buat perniagaan, okey, mungkin terlalu sibuk dengan perniagaan mereka terlepas pandang untuk melaporkan pendapatan mereka. So inilah peluangnya dengan kadar penalti 0% dan tempoh pengakuan sukarela adalah daripada 6 Jun 23 hingga 31 Mei 2024. Dan untuk makluman para penonton dan juga pendengar, banyak permohonan kami dah terima dan telah pun proses setakat ini. Okey, yang kategori yang pertama adalah belum pernah laporkan. Maksudnya mereka tidak mempunyai sebarang rekod dengan lembaga hasil, tak pernah hantar. Dan ada pula satu lagi kategori terkurang lapor pendapatan. Mungkin pendapatan telah dilaporkan untuk tahun contohnya untuk 2020, tapi mungkin ada pendapatan yang tertinggal. Okey, gagal lapor lah. Bukan gagal lapor, ketinggalan. Tertinggal. Misalnya sewa ataupun komisen yang diterima mungkin terima kemudian. Sebagai pendapatan tambahan kepada apa yang telah dilaporkan. So boleh ambil peluang ini untuk melaporkan pendapatan ini tanpa penalti. Biasanya pada kebiasaannya kita akan kenakan penalti bagi laporan yang buat selepas tamat tempoh masa. Tapi disebabkan oleh program khas pengakuan sukarela, kita zero right penalti lah, memang tak ada penalti lah. Dan yang itu adalah yang kategori yang kedua. Dan yang kita juga beri program pengakuan sukarela merangkumi akta cukai, akta CKST ataupun cukai keuntungan harta tanah. Okey, sekiranya kita lupuskan tanah ataupun jual rumah, okey, yang tu memang kita ada dikenakan cukai lah, cukai keuntungan harta tanah, dan dia mengikut tempoh pegangan, berapa lama dipegang. So mungkin kalau kita terlepas pandang, mungkin bolehlah ambil peluang ini dan melaporkan pendapatan tanpa dikenakan seberang penalti lah. Dan satu lagi kategori yang agak confuse lah di sini adalah pelupusan saham. Biasanya pada kebiasaannya pelupusan saham tidak dikenakan cukai. Kecuali lah mereka yang jadikan dia suatu profession. Tapi itu pun bukan mudah untuk dikenakan cukai di bawah CKST ataupun cukai pendapatan. Tapi pelupusan saham harta tanah adalah tertakluk kepada cukai keuntungan harta tanah. Dan ia akan dikenakan cukai di bawah perenggan 34A jadual 2. Okey, dan sebarang pemerolehan ataupun pelupusan aset saham harta tanah ini tertakluk kepada cukai. Dan biasanya saham harta tanah adalah dikeluarkan, dimiliki oleh pemaju. So mereka mempunyai tanah, rumah, itulah aset mereka. So untuk menentukan adakah saham tu saham harta tanah, kita mempunyai formula lah. Iaitu kita akan gunakan formula nilai tertentu, dia dibahagi dengan jumlah aset ketara. So nilai tertentu bahagi dengan nilai aset ketara. Sekiranya amountnya adalah 75% ke atas, maka saham tu adalah saham harta tanah. So pelupusan saham itu adalah tertakluk kepada akta CKST lah. So mereka boleh
laporkan sekiranya mereka telah gagal lapor. Dan laporan itu perlu dibuat dalam CKC 1B. Bukan seperti 1A yang itu adalah untuk tanah dan juga rumah. Tapi untuk saham adalah CKC 1B. So mereka boleh ambil peluang ni untuk laporkan pelupusan saham. Dan satu lagi kategori adalah penyeteman dokumen dan perjanjian yang tidak di-stamp dalam tempoh yang dibenarkan. So maksudnya ini adalah stamp duty lah yang mungkin tertinggal, boleh juga laporkan. So secara umumnya di situ kita nampak 3 kategori ataupun 3 akta yang kita bagi pengakuan sukarela. Satu, akta cukai pendapatan. Yang kedua adalah cukai keuntungan harta tanah, dan yang ketiga adalah akta stamp. Okey, kiranya seperti yang tadi Cik Raja terangkan, kira bukan tertakluk kepada pembayar cukai atau pendapatan sahaja, juga tertakluk juga kepada akta cukai pelupusan, iaitu akta CKHT, dan juga kepada akta stamp. Jadi semua pembayar cukai adalah layak untuk menyertai PKPS 2.0 ni. Betul itu Cik Raja? Ya, betul. Okey, kita akan teruskan kepada Encik Awis. Daripada tadi soalan tadi, objektif antara utamanya adalah kepada sifar penalti. Itu pembayar cukai, kiranya semua pembayar cukai daripada setiap akta yang ditetapkan adalah layak untuk menyertai PKPS 2.0. Contohnya daripada kategori pembayar cukai yang bagaimanakah sepatutnya boleh menyertai PKPS 2.0 agar pembayar cukai kita di luar sana lebih alert ataupun tahu sama ada mereka adalah daripada kategori yang layak menyertai PKPS 2.0. Boleh Cik Awis terangkan dengan lebih lanjut. Okey, terima kasih Cik Nurul Nazihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya PKPS 2.0 ini ditawarkan kepada semua pembayar cukai, baik di bawah Akta Cukai Pendapatan 1967, Akta Cukai Keuntungan Harta Tanah 1976 maupun Akta Duty Stamp 1949, kecuali bagi fail majikan. Ini kerana fail majikan tidak membayar cukai. Jadi kategori pembayar cukai yang layak untuk mengambil bahagian dalam PKPS ini, untuk memudahkan penerangan, saya bahagikan kepada 3. Yang pertama, cukai pendapatan. Yang kedua, cukai keuntungan harta tanah. Dan yang ketiga, duty stamp. Betul. Untuk cukai pendapatan, kita ada 2 kategori lah. Yang pertama, pembayar cukai baharu. Dan yang kedua, pembayar cukai sedia ada. Apa maksud pembayar cukai baharu di bawah program PKPS 2.0 ini? Pembayar cukai baharu yang dimaksudkan adalah pembayar cukai yang belum pernah melaporkan pendapatan kepada lembaga hasil, tetapi mereka telah memulakan perniagaan ataupun dah ada pendapatan. Manakala bagi pembayar cukai sedia ada ni, kita pecahkan kepada 2 lah. Satu, yang gagal kemukakan borang nyata cukai pendapatan. Contohnya untuk tahun taksiran 2021, 2020, 2019 dia dah lapor atau dah hantar borang BNCP lah, kita panggil borang nyata cukai pendapatan tu. Tapi 2019 dia tak hantar, dia gagal kemukakan. Jadi dia layak untuk sertai program PKPS ini. Manakala bagi pembayar cukai sedia ada yang kedua, dia dah hantar semua borang. Setiap tahun dia never fail untuk hantar borang. Cuma dia ada pendapatan tambahan yang dia nak laporkan. Contohnya tadi 2019 dia ada hantar borang, tetapi untuk tahun 2019 tu juga dia tertinggal satu pendapatan penggajian di syarikat kedua contohnya. 10,000 tersebut dia boleh untuk isi borang pelaporan cukai tambahan tersebut dan orang kata menyertai program PKPS ini. Manakala untuk cukai keuntungan harta tanah ni, bagi mereka yang melupuskan aset tapi tidak membuat pelaporan kepada hasil. Dan yang terakhir kategorinya adalah pembayar duty. Pembayar duty yang tidak membuat penyertaman dokumen ataupun secara singkatnya kita kata dia tak stampkan dokumen tersebut ataupun perjanjian tersebut dalam tempoh yang dibenarkan. Saya juga ingin menjelaskan bahawa PKPS 2.0 ini juga terpakai kepada pembayar cukai yang bukan pemasluatin. Maksud di bawah cukai pendapatan ni atau cukai pendapatan, masluatin
dia contohnya dia tinggal di luar negara, kemudian mungkin dia ada aset di Malaysia yang dia sewakan. Jadi dia ada pendapatan sewa yang mungkin dia tak laporkan. Mereka ini juga yang bukan pemangsa tautin di Malaysia layak untuk sertai PKPS 2.0 ini. Dan begitu juga untuk pembayar cukai yang telah meninggal dunia, wakil dia ataupun pentadbir harta yang sah bagi si mati itu boleh untuk buat pelaporan dan menyertai PKPS 2.0 ini. Manakala bagi fail perkongsian pun boleh sertai PKPS ini. Cuma dia perlu mendapatkan persetujuan semua ahli kongsi itu. Dan setiap ahli kongsi itu layak menikmati penalti sifar penalti juga. Jadi antara kalau berkongsian tu memang syarat utama dia adalah setiap daripada ahli kongsi tu perlu setuju untuk menyertai PKPS 2.0 macam tu ya Cik Awis? Betul Nurul. Okey, kiranya dapat saya rangkumkan dekat sini daripada pembayar cukai terdiri daripada kalau atas cukai pendapatan tu terdiri daripada 2 kategori juga ya, iaitu daripada pembayar cukai yang baru dan pembayar cukai yang sedia ada. Dan untuk pelupus dia ada tertakluk kepada Akta CKHT, serta bagi pembayar duty dia tertakluk kepada Akta Stamp 1949. Jadi semua kategori pembayar cukai ini adalah boleh menyertai PKPS 2.0. Macam tu Cik Awis, betul? Ya, betul. Okey. Kiranya tadi kita teruskan kepada Encik Rajin. Dah Cik Awis dah terangkan bagaimana kategori pembayar cukai yang bagaimana telah boleh menyertai PKPS 2.0. Jadi kalau pembayar cukai di luar sana katakanlah telah berjaya pun menyertai PKPS ni, tapi dia tak tahu tahun taksiran yang bila ataupun bila yang sepatutnya dia buat pelaporan tu, sama ada tahun taksiran yang 2022 ke ataupun tahun taksiran yang ke belakang ke, tapi sampai bilakah tahun taksiran tu kita terima bagi menyertai PKPS 2.0. Boleh Encik Rajin terangkan dengan lebih lanjut? Boleh. Okey, bagi tahun taksiran yang terlibat tu kita ada 4 kategori yang kita boleh jelaskan di sinilah. Yang pertama adalah pembayar cukai yang baru. So dalam kategori pembayar cukai yang baru ada 2 ya. Satu yang gagal lapor. Gagal lapor maksudnya mereka membuat perniagaan tetapi langsung tak lapor. Okey. Yang kurang lapor ni biasanya kepada pembayar cukai yang sedia ada. So bagi kategori yang pertama pembayar cukai baru, mereka boleh buat pengakuan sukarela sehingga tahun taksiran 2022 dan ke belakang. Okey. So yang tu adalah untuk kategori yang pertama lah. Yang kedua pula pembayar cukai sedia ada. Pembayar cukai sedia ada bermaksud mereka pernah mengikhtiarkan pendapatan dan melaporkan pendapatan kepada LHDN dan dia ada 2 kategori. Ada yang mungkin gagal patuh. Mungkin dalam tahun 2021 mereka lapor, 2020 mungkin mereka gagal patuh. Belum hantar lagi. So mereka boleh hantar. Dan juga dalam kategori pembayar cukai sedia ada ini juga ada yang kurang lapor. Mungkin tahun 2021 ni dia lapor mungkin sebahagian sewa dia tidak laporkan. So boleh ambil bahagian dalam pembayar cukai sedia ada. So dan mereka boleh lapor sehingga tahun taksiran 2021. Dan sekiranya ada juga yang tidak lapor untuk 2022, mereka perlu buat prosedur biasa. Kita akan tawarkan penalti pula dengan memang kita akan kenakan penalti tapi penalti yang minima mengikut prosedur yang sedia ada. Mereka tidak layaklah untuk dapat penalti SIFA. So mereka cuma layak sehingga tahun 2021 dan ke belakang. Yang tu adalah untuk kategori cukai pendapatan. Dan begitu juga untuk pelupusan aset yang layak adalah tahun taksiran 2022 dan ke belakang. So dia tak ada pembayar cukai baru ataupun yang sedia ada. Semuanya boleh sertai sehingga tahun taksiran 2022 dan ke bawah lah. Dan bagi untuk stamp pula, dokumen perjanjian yang dilaksanakan ditandatangani pada ataupun sebelum 1 Mei 2023 untuk penyetiaman dari 6 Jun hingga 31 Mei 2024. So satu lagi soalan yang mungkin akan timbul adalah seperti yang Puan Encik Nurul tanya tadi,
berapa tahun taksiran yang mereka boleh buat sampai pengakuan. bila sebenarnya? Ya, boleh buat pengakuan sukarela. Ada ke sehingga daripada 2017 hingga 22, okey, ataupun yang 2015 sehingga yang terkini. Okey. So seperti yang saya sebut tadi, untuk pembayar cukai yang baru, mereka boleh buat sehingga 2022 walaupun 10 tahun yang ke belakang. Sekiranya mereka telah membuat perniagaan mungkin dalam 5 ataupun 10 tahun yang lalu dan mereka gagal patuh, mereka boleh laporkan dengan sifar penalti. Sama juga walaupun 10 tahun yang ke belakang masih lagi boleh menyertai. Dan bagi pembayar cukai yang sedia ada, mereka pun boleh buat perkara yang sama walaupun telah mengambil bahagian dalam PKPS 1.0 yang sebelum ini. Kita tak namakan 1.0 lah. PKPS sebab kita tak tahu masa tu kita ada PKPS 2.0 kan. So dalam itu mereka dah laporkan masih boleh buat pengakuan sukarela. Jadi tak ada masalah lah untuk tak ada masalah untuk tahun kebelakangan. Dia tak ada time bar. Okey, yang tu yang kedua. Satu lagi, katakan untuk 10 tahun mereka antar borang. Tiba-tiba kita dapat ada pembayar cukai beritahu dia tak antar borang untuk 10 tahun. Bilakah kita akan taksirkan semua taksiran ini? Untuk tahun mana? Adakah tahun 2022 ataupun 21? Sebenarnya kita ikut tahun sewajarnya ataupun sepatutnya. Dia tak adalah kumpul sekali dan kita bukan bagi bangkit dalam satu tahun yang tertentu saja. Jadi kiranya 2018 dia akan bangkitkan mengikut tahun taksiran 2018. Ya, dia mengikut tahun yang sewajarnya, yang sepatutnya. Okey, macam tu berkaitan ni. Jadi di sini yang saya faham, sekiranya pembayar cukai yang sedia ada, kita rangkumkan je lah daripada Akta Cukai Pendapatan Duty dan juga daripada CKHT. Untuk pembayar cukai yang sedia ada ni, dia adalah daripada tahun 21 ke belakang. Kira untuk tahun 22 masih lagi kita akan sebagai tahun taksiran yang biasalah, dia bukan dikira sebagai pembayar cukai yang baru. Jadi bagi pembayar cukai yang baru akan bermula, boleh membuat PKPS 2.0 start daripada 2022 dan tahun ke belakang. Dan tahun taksiran yang ke belakang tu adalah sehingga mana yang dia tak laporkan. Macam tu. Okey, tak ada time tahun luput tak ada. Okey, baik. Alright, kita akan teruskan kepada Encik Awiz. Baik, seperti yang kita tahu, antara yang diwar-warkan bagi pembayar cukai menyertai PKPS 2.0 ini, antaranya adalah dikecualikan daripada tindakan audit dan siasatan. Jadi kalau katakan individu ataupun seorang pembayar cukai ni dah berjaya menyertai PKPS 2.0, ada tak dalam keadaan yang mana kes ke ataupun dalam satu keadaan yang lain, situasi yang mana pembayar cukai ni tetap akan dikenakan tindakan audit dan siasatan? Maksudnya dia tak tertakluk kepada manfaat yang dah diwar-warkan tu. Boleh Cik Awiz jelaskan dengan lebih lanjut? Okey, terima kasih Nurul. Dalam PKPS ini, pembayar cukai perlu pastikan pelaporan yang dibuat itu betul dan teratur. Kemudian dia perlu mengambil kira kesemua pendapatan dia tu, kan? Selepas itu kita sebagai pihak asing ni akan membuat semakan ke atas pengiraan cukai ataupun mathematical error tu saja. Contohnya kalau dia laporkan dalam borang pertambahan tu, dia kata penggajian dia 10,000, komisen dia ada 10,000, jadi total dia tersilap, dia masukkan 30,000. Jadi kita akan buat dekat situ. Kan? Jadi kita akan sahkan dengan pembayar cukai. Selepas itu kita hanya orang kata kita menerima dengan suci hati, kan? Tanpa syak wasangka, kan? Kita tak tanya pendapatan tu terbit daripada mana, dah tolak ke perbelanjaan yang dibenarkan, ada tak tolak perbelanjaan yang tak dibenarkan. Kita tak semak itu semua. Kita hanya terima tanpa syak wasangka, in good faith. Kemudian semakan audit itu tidak akan dilakukan untuk tahun taksiran yang dia sertai program ini. Cuma ada situasi tertentu di mana pembayar cukai tak layak sertai program ini. Kita kata bagi mana-mana tahun taksiran yang mana tindakan audit telah bermula. Maksud tindakan audit telah bermula tu adalah ketika surat memohon dokumen atau maklumat telah dikeluarkan kepada pembayar cukai sama ada melalui email ataupun secara pos. Ianya ada dinyatakanlah dalam rangka kerja audit
cukai yang sedang berkuat kuasa seperti di laman web Lembaga Hasil. Begitu juga bagi kes siasatan pun sama. Kalau dia pembayar cukai tak layak, ketika siasatan telah dimulakan ataupun prosiding pendakwaan berdasarkan siasatan telah difailkan. Dan bagi menjawab persoalan tadi tu, satu lagi adalah semasa bayaran cukai itu gagal dibuat dalam tempoh masa yang ditetapkan tu, tindakan audit dan siasatan pun boleh diambil untuk tahun taksiran yang dia sertai program PKPS ini. Dan pengenaan penalti pun akan dikenakanlah ke atas penemuan audit sama tersebut. juga tindakan yang sama akan diambil lah. Ya, betul. Kalau tempoh bayaran tu maksudnya tak diselesaikan dalam tempoh bayaran yang ditetapkan, sama juga tindakan audit akan diambil macam tu. Ya, jika dia dah sertai program ini tapi dia gagal buat bayaran, jadi dia dianggap sebagai seolah-olah tidak menyertai program ini dan boleh diambil tindakan audit dan siasatan. Macam tu ya. Okey. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, daripada tadi Cik Awi selalu jelaskan antara yang kita tahu manfaat PKPS 2.0 ni adalah tindakan audit dan siasatan tak akan dilakukan kepada pembayar cukai yang menyertai PKPS 2.0. Tapi sekiranya bayaran tu, walaupun tempoh bayaran tu dah diberikan, contoh nanti kita akan ulas lebih lanjut selepas ini berkaitan dengan tempoh bayaran. Baik, kita akan berehat seketika dan teruskan sertaan kepada kami, dan tuan-tuan boleh terus untuk soalan-soalan yang akan datang, dan kita akan berehat dan akan kembali sebentar lagi. Ma, saya pergi kerja dulu. Tak habis-habis kena bayar cukai ni. Padahal bukan aku dapat manfaatnya pun. Bil hospital aku bayar sendiri. Anak masuk universiti aku bayar sendiri. Habis tu, aku bayar cukai untuk siapa? Enjin tak boleh hidup tuan. Kena panggil mekanik. Aseng! Mak Il, kenapa dengan kereta? Entahlah, tak boleh hidup. Aseng, abang kamu yang kanser tulang tu bagaimana? Dah keluar hospital, Mak Il. Mujuk ada hospital kerajaan. Nak harapkan duit kami, adik-beradik memang tak cukup. Syukurlah. Baik, kembali semula ke slot Komo Buntu Teman Bantu LHDN Ampera edisi yang ke-8. Baik, sebelum kita berehat sebentar tadi, Encik Awis ada menjelaskan berkenaan manfaat berkaitan manfaat pembayar cukai menyertai PKPS 2.0 ini adalah akan dikecualikan daripada tindakan audit dan siasatan, tapi bila melibatkan kes-kes yang tertentu dia jadi dikiranya sebagai tidak menyertai PKPS 2.0 ini, dan tindakan audit dan siasatan tetap akan dijalankan kepada pembayar cukai. Jadi kita teruskan kepada Encik Rajin. Jadi kita dah jelaskan dengan lebih lanjut berkenaan PKPS 2.0 pada sesi yang pertama tadi. Bagaimana pula sekiranya seorang pembayar cukai itu ataupun syarikat ataupun individu itu telah berjaya menyertai PKPS 2.0.
Bagaimana bahagian tempoh penyelesaian kes tu? Adakah dia akan mengambil masa yang lama ataupun adakah tempoh-tempoh yang tertentu bagi satu-satu kes PKPS itu diselesaikan? Boleh Cik Raja terangkan? Boleh. Tapi sebelum tu saya nak tanya Cik Nurul. Baik. Berapa ramai yang menonton program kita ni? Setakat ini yang saya tahu, sebelum ni pendaftaran ada dalam 600 orang. Jadi kita untuk yang sekarang mungkin ada lebih daripada 600 orang. Itu yang saya tahu lah. So saya harap semua pendengar mendapat manfaat daripada sesi ini lah. So berbalik kepada soalan Cik Nurul tadi, semua permohonan yang lengkap akan diproses dalam tempoh 14 hari. Kecuali bagi kes pindahan harga akan diproses dalam tempoh 30 hari bekerja. Okey, di sini saya nak tekankan ya, dokumen yang lengkap. Maksud di sini, memang betul kita terima banyak permohonan PKPS dari sejak dibuka sampai sekarang. Tetapi banyak kes yang taxpayer hantar itu dia buat dokumen tak lengkap. Okey, misalnya bagi kes ada yang lupa tanda tangan. Sampai lupa tanda tangan pun ada. Dan satu lagi bagi kes-kes yang perkongsian perlu mendapat persetujuan daripada semua ahli kongsi. Itu syarat utama lah. Syarat utama. So biasanya ahli kongsi utama saja yang sign. So sebenarnya kena mendapat persetujuan daripada semua ahli kongsi. Yang tu adalah masalah yang pertama lah. Satu lagi, ada yang antar borang tidak mengikut spesifikasi ataupun borang yang kita tentukan dalam website kita. So mereka cuma tulis surat, beritahu kita setuju dengan ingin menyertai surat sahaja pun tak surat. Boleh sepatutnya. Kita ada dalam website kita borang yang khas untuk pengakuan sukarela yang akan terangkan kemudian lah. Okey, so mereka perlu isi borang berkenaan sekiranya ada cukai tambahan yang perlu dilapor. Bagi kes yang biasa mungkin mereka boleh buat e-filing, tetapi sekiranya ada cukai tambahan perlu isi borang yang telah ditetapkan dan di situ ada tanda tangan dan juga syarat di bawah di mana mereka perlu hantar pengiraan cukai sekali. So pengiraan cukai biasanya bagi kes perniagaan OG lah, perniagaan dan perkongsian dan juga syarikat. Tentu sekali lah untuk pindahan harga nanti harga pindahan. So semua ini perlu buat pengiraan cukai. So ramai yang buat permohonan tetapi tidak menyertakan semua dokumen yang syarat-syarat, tidak memenuhi syarat. Bagi permohonan saja ada yang dokumen. Betul. Okey, ada yang cuma hantar begitu dan kita terpaksa kembalikan surat-surat berkenaan. Harap-harap mereka dapat kembali hantar semula dalam tempoh yang ditetapkan inilah. Takut nanti dia terlepas tempoh ni mungkin mereka tak akan layak walaupun mereka dah hantar tetapi hantar borang yang tak lengkap dan kita akan kembalikan. Dan ada yang terperanjat Cik Nurul, kita call tangkat. So ataupun nombor yang mereka sertakan nombor yang salah. Macam mana? So yang tu yang kadang-kadang jadi masalah kepada pegawai saya, kami. Kita terpaksa pergi pula cari dalam sistem yang di mana e-filing yang mereka buat, tapi masalahnya bagi kes baru tu memang tak dapat bantulah. Yang sedia ada tu mungkin kita boleh cari nombor. Maklumat tu pun penting sebenarnya. Betul. Maklumat yang mereka bagi tu penting. Email tak jawab. Kadang-kadang handphone, kontak number pula tak boleh kontak. So sebeginilah. So masalah-masalah ini kalau dapat diatasi lagi cantik lah kan. Sebab kita perlu proses dalam tempoh 14 hari bekerja. Itu adalah kekangan di pihak pegawai lembaga hasil. Sebab banyak permohonan yang kita terima. Okey, dan dari satu lagi pula yang berkenaan dengan pelepasan pengakuan sukarela ni, ramai yang ingin sertai sebab kita ada manfaat zero penalti. So sekiranya seorang tu gagal hantar borang, so kita boleh kenakan penalti 3 kali daripada cukai dan berdepan pula dengan penjara 6 bulan. Itu adalah satu, betul. Dia adalah satu kesalahan kriminal sekiranya gagal hantar borang. Dan sekiranya mereka dah hantar borang tetapi ada perbezaan semasa kita buat audit, ada penemuan audit, maka kita akan kenakan penalti sehingga 100% daripada cukai yang kesilapan cukai itu. So
apa yang kita dapat peluang sekarang dalam PKPS ni adalah suatu yang tidak patutnya dilepaskan lah. So grab this opportunity. Okay. Alright, itu antara penjelasan panjang lebar daripada Richard Rajan berkenaan dengan tempoh penyelesaian kes PKPS 2.0. Tapi semacam saya faham 14 hari bekerja Richard Rajan untuk tempoh penyelesaian kes, tapi kita still juga tak boleh nak settle kan satu kes tu sekiranya maklumat yang diberikan oleh tuan-tuan dan puan-puan masih lagi kita tak boleh nak contact ataupun email tak berbalas. Jadi akan drag juga tempoh penyelesaian kes itu. Dan nanti akan datang dia akan jadi masalah kepada pembayar cukai. Okey, seterusnya kita akan teruskan soalan kepada Encik Awis. Okey, berkaitan dengan prosedur dan kaedah bagi pembayar cukai yang baru. Okey, ada yang saya terima pembayar cukai yang baru ni dia mungkin seronok, mungkin nak menyertai PKPS 2.0 ni, tapi tak tahu cara dia bagaimana ataupun kaedah bagaimana untuk menyertai PKPS ni. Jadi ada juga antara pembayar ni yang kami dapat telefon ataupun ada yang datang ke kaunter lembaga hasil mengatakan bagaimana nak menyertai. Even kalau kita cakap sendiri pun berkaitan dengan MyTax pun mereka cakap apa benda MyTax tu, kat mana nak cari. Okey, sampai ke arah itu dan laman web lembaga hasil sendiri pun tak boleh nak jumpa dekat mana. Padahal sebenarnya kita boleh just type hasil akan keluar terus laman web lembaga hasil tu. Jadi bagaimana Cik Awis boleh jelaskan dengan lebih lanjut tak bagi pembayar cukai yang baru ni, bagi prosedur dan kaedah berkaitan dengan PKPS 2.0. Okey, terima kasih Nurul. Untuk pembayar cukai baru ni, bila kita cakap tentang baru ni, maknanya mereka ni adalah yang pertama kali nak melaporkan pendapatan di pihak lembaga hasil ataupun nak melupuskan aset, nak melaporkan pelupusan aset tu. Jadi ini kali pertama mereka. Yang pertama saya nasihatkan bahawa mereka perlu menyemak nombor TIN mereka di website lembaga hasil. Sebenarnya pendaftaran TIN number ni atau kita sebut Tax Identification Number ataupun singkatannya TIN dibuat secara automatik. Namun begitu pembayar cukai boleh untuk buat semakan melalui e-daftar ataupun portal MyTax seperti yang tertera di skrin. Tuan-puan boleh salin mytax.hasil.gov.my. Semak dulu dia punya number TIN sama ada telah didaftarkan atau belum. Itu step yang pertama. Jika belum ada, kita boleh buat pendaftaran di e-daftar. Kemudian dia akan dapat nombor TIN tu. Itu step pertama yang penting lah untuk pembayar cukai yang baru. Dan sebarang soalan atau pertanyaan, pembayar cukai boleh bertanya melalui hasil K-Line ataupun kaunter perkhidmatan hasil yang berhampiran ataupun melalui borang maklum balas di website lembaga hasil. Selepas dia dapat nombor TIN tu, dia dah boleh mula untuk dapatkan PIN number untuk membuat menggunakan e-perkhidmatan hasil untuk membuat e-filing, untuk membuat e-CKHT ataupun membuat perkhidmatan-perkhidmatan yang lain kan. Selepas dia dah hantar, dia dah pilih borang yang sepatutnya dihantar, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, untuk e-filing kita sediakan di laman website lembaga hasil tu 2016 dan ke atas boleh membuat secara e-filing. Dan bagi 2015 dan ke bawah, mereka boleh dapatkan borang manual di website lembaga hasil, isi borang tersebut dan boleh hantar secara manual lah untuk borang manual tu kepada kaunter perkhidmatan hasil yang berdekatan. Begitu juga dengan borang nyata cukai keuntungan harta tanah ataupun BNCKHT. Sama juga, kalau yang mana tahun yang boleh hantar secara online, pembayar cukai boleh buat secara online. Yang mana tahun taksiran yang tidak disediakan secara online, boleh download borang tersebut di lembaga hasil, di laman web lembaga hasil dan isi dan hantar di kaunter yang berdekatan. Baik, iaitu kiranya daripada prosedur dan kaedah bagi pembayar cukai yang baru ni,
Yang pertama sekali adalah dia perlu tahu sama ada dia ada TIN number tu, iaitu tax identification number tu, dan baru kemudian dia akan teruskan kepada kaedah yang seterusnya untuk menyertai PKPS lah. Okey, kita pergi kepada Encik Rajin. Baik, dalam untuk soalan yang kali ini saya akan bagikan satu situasi yang mana contohlah macam makcik saya sendiri. Dia adalah seorang pembayar cukai yang memang kita tahu TIN number dia dah memang ada, dan dia pernah buat pun e-filing daripada zaman e-filing sebelum ada MyTax yang sekarang. Tapi masalahnya ada satu tahun, contohlah tahun 2020 tu dia dia macam ada terkurang lapor untuk tahun 2020. Dan tahun 2021 pula dia ada dah lapor. Tapi ada pertambahan pula daripada segi pelaporan tu. Jadi bagaimana bagi pembayar cukai yang sedia ada ni prosedur dan kaedah bagi menyertai PKPS 2.0? Silakan Cik Ajin. Terima kasih ya Cik Nurul. Tadi Cik Nurul bagi dua situasi. Betul. Makcik tak lapor untuk 1 tahun dan 1 tahun lagi pula dah lapor tetapi ada cukai tambahan. Betul. Okey. So bagi dua-dua kategori ini dia caranya berubah. Okey, berlainan. Yang pertama adalah bagi gagal patuh ni, mereka perlu buat e-filing. Mereka perlu laporkan secara e-filing dan secara automatik mereka layak untuk sertai dalam program PKPS. Itu gagal patuh lah. Dan bagi pula kes yang satu lagi yang di mana makcik dah hantar borang, tetapi ada pula pendapatan yang tidak dilaporkan. Untuk katakan tu 2020. Mungkin sebahagiannya tidak dilapor. So bagi kes begitu, kita perlu muat turun borang pelaporan pertambahan pendapatan PKPS 2.0 melalui pautan PKPS lah yang ditunjukkan dalam slide itu. Dalam portal resmi MyTax, isi dan lengkapkan borang pelaporan pertambahan pendapatan PKPS ini dan hantar melalui MyTax. Dan yang penting sekiranya mereka buat perniagaan, so dalam kes Nurul makcik sedang buat perniagaan, so maka Cik Nurul bantu buat kiraan cukai. Okey, berapa cukainya dan hantar sekali lah lampiran sebagai lampiran. Dan itulah yang nombor 3 tu kan. So perlu kemukakan pengiraan cukai. Dan di sini saya nak beritahu lah, semua kes ni walaupun kita boleh buat secara manual seperti yang Encik Awis terangkan tadi, sebab kita anggap bukan semua ada kemudahan internet dan telekomputer. Dan mereka masih boleh gunakan manual. Tapi saya lebih galakkan gunakan secara e-filing dan juga ambil bahagian dalam PKPS ni melalui MyTax. Dia cuma ada 3 langkah saja, yang 3 step saja, dan just ABC, habis settle. Dan kemungkinan berlaku kesilapan tu memang 0%. Sebab di situ memang dah jelaskan di situ. Dan sekiranya mereka hantar secara tulis surat dan buat secara manual, ada kemungkinan berlaku kesilapan. Takut ada maklumat yang diperlukan tu tidak dinyatakan, takut nanti dia tak layak untuk sertai dalam program ni lah. Okey. Dan satu lagi bagi kes-kes di mana biasanya untuk syarikat akaun tak sempat siapkan dalam tempoh PKPS ni. Okey. So sebab mungkin syarikat besar ada masalah dengan akaun clerk dan sebagainya, mungkin perniagaan untuk dapatkan dokumen tambahan. So mereka masih boleh menyertai dalam program PKPS dengan mengantar akaun pengurusan. Akaun pengurusan pun boleh juga. Boleh. Maksudnya audited account belum tak sempat siap lagi. Okey, sebab dia memerlukan kadang-kadang makan masa. Perlukan semakan approval, sign semakan dan sebagainya. So mungkin mereka boleh sertai dalam program ini dengan akaun pengurusan sahaja dahulu, dan mereka masih layak untuk apa-apa nanti SIFA. Tapi kita akan bagi tempoh untuk selepas siap akaun final account tu ataupun account audit, mereka perlu hantar ke lembaga hasil dalam negeri dalam tempoh yang munasabah. Jangan pula selepas mereka buat account ni dan kita terima dah keluarkan surat, mereka diam saja. Takut nanti takut jadi tak layak pula nanti sertai dalam program ni. Sebab itu adalah wajib untuk bagi borang ataupun audited account, bukan saja untuk lembaga hasil dan juga untuk SSM kan. So mesti mereka kena sediakan account audited account dan hantar kepada kita selepas siap.
Kiranya even kalau daripada akaun pengurusan sekalipun, pembayar cukai di luar sana masih boleh menyertai PKPS 2.0, tapi dengan syarat yang audited account tu kena hantar dalam tempoh yang munasabah. Jangan lepas tu diam, yang kita akan kenakan jugalah tindakan audit siasatan. Kiranya ada yang risiko lah dekat situ. Jadi kalau boleh bagi menyertai PKPS 2.0 ni, pembayar cukai di luar sana perlu sekurang-kurangnya bersedia ataupun make sure yang audited account tu boleh disiapkan dalam tempoh, ataupun selepas tempoh pun kena hantar semula dalam masa yang agak munasabah lah. Baik, yang sebelum kita berehat untuk sekali lagi, ada satu lagi soalan yang akan saya kemukakan kepada Encik Awiz berkaitan dengan prosedur ataupun berkaitan dengan prosedur ataupun bagi pembayar duty. Jadi ada yang kalau sekiranya pembayar duty ni berkaitan dengan bayar duty, sama ada bagaimana cara ataupun prosedur ataupun kaedah, adakah sama dengan pembayar cukai yang tadi sedia ada ataupun pembayar cukai yang baru, ataupun menggunakan online yang sama ke, ataupun menggunakan sistem yang sama ke, ataupun bagaimana? Boleh Cik Awiz jelaskan dengan lebih lanjut berkaitan itu. Okey, terima kasih Cik Nurul. Untuk pengakuan sukarela di bawah duty stamp ni, prosesnya berbeza sedikitlah berbanding dengan cukai pendapatan. Kalau tadi saya katakan untuk CKHT dan cukai pendapatan, dia ada pilihan mengikut tahun taksiran. Ada yang boleh buat manual, ada yang perlu hantar secara online. Tapi untuk duty stamp ni, dia perlu hantar secara online, 100%. Ya. Kemudian dari segi syarat kelayakan, pembayar cukai yang mempunyai dokumen atau perjanjian yang disempurnakan. Maksud perjanjian yang disempurna ni adalah perjanjian yang ditandatangani. Dia tengok, kalau tak dia tanda tangan pada atau sebelum 1 Mei 2023 dan dia dokumen tersebut belum di-stampkan lagi, dia boleh datang dalam tempoh PKPS ini untuk stampkan dan mendapat manfaat dalam program PKPS 2.0 ini. Kan? Dan dokumen tersebut perlu dikemukakan secara dalam talian sahaja. Dan satu lagi yang berbeza adalah ketika dia hantar secara online, dia akan terima satu notis taksiran. Notis taksiran tersebut akan tunjukkan ada penalti yang dikenakan. Selepas itu, melalui online tu, mereka perlu membuat permohonan rayuan penalti bagi melayakkan mereka mendapat tawaran penalti PKPS 2.0 iaitu 0% penalti, dan proses tersebut akan mengambil masa dalam tempoh 14 hari bekerja seperti yang Cik Rajendran terangkan, kecuali bagi harga pindahan kan untuk 30 hari. Kemudian mereka perlu membuat bayaran mengikut kepada notis dan surat dalam notis taksiran tersebut. Itu. Baik, okey. Berkaitan dengan pembayar duty ni memang agak berbeza lah dengan pembayar cukai yang sedia ada dengan pembayar cukai yang baru. Kiranya bagi permohonan untuk PKPS 2.0 ni memang kita perlu menggunakan sistem e-stamp sahaja, Cik Awiz. Ya, sepenuhnya secara online. Berbeza dengan pembayar cukai yang tadi, kalau tahun 2015 ke belakang kita boleh pakai secara manual, dan 2016 dan sehingga 2022 adalah secara dalam e-filing. Betul. Baik, itu antara penjelasan yang panjang lebar daripada kedua ahli panel jemputan kita pada hari ini. Kita akan berehat seketika sekali lagi, dan harap tuan-tuan dan puan-puan untuk terus setia bersama dengan kami, dan kita akan berjumpa sebentar lagi.
Mah, saya pergi kerja dulu. Tak habis-habis kena bayar cukai ni. Padahal bukan aku dapat manfaatnya pun. Bel hospital aku bayar sendiri. Anak masuk universiti aku bayar sendiri. Habis tu, aku bayar cukai untuk siapa? Enjin tak boleh hidup tuan. Kena panggil mekanik. Aseng! Mak Il, kenapa dengan kereta? Entahlah tak boleh hidup. Aseng, abang kamu yang kanser tulang tu bagaimana? Dah keluar hospital, Mak Il. Mujuk ada hospital kerajaan. Nak harapkan duit kami adik-beradik. Baik, kembali semula ke slot Komo Buntu Teman Bantu LHM Perak edisi yang ke-8. Baik, tanpa membuang masa kita akan teruskan kepada soalan kepada Encik Rajan. Okey, berkaitan dengan harga pindahan. Okey, sebelum kita terangkan dengan lebih lanjut berkaitan dengan harga pindahan tu, boleh tak Encik Rajan elaborate sikit ataupun apa sebenarnya harga pindahan ni? Mungkin saya ataupun pembayar cukai yang di luar sana agak terkeliru. Apa sebenarnya yang melibatkan harga pindahan sehingga menyebabkan boleh menyertai PKPS 2.0? Jadi bagaimana pengakuan sukarela bagi kiranya PKPS 2.0 ni, cara yang bagaimana? Ataupun adakah kategori ini agak berbeza dengan kategori yang lain-lain? Boleh Encik Rajan terangkan? Okey, boleh. Sebenarnya bagi kategori harga pindahan ni memang lainlah sama sekali banding dengan pengakuan sukarela yang lain. Baik. Sebab yang tu cuma melibatkan 14 hari bekerja dan untuk pindahan harga pindahan ni pula perlukan 30 hari semakan. Agak lama. Okey, ya lama. Dan sebelum tu saya terangkan sedikit apa yang dimaksudkan dengan harga pindahan. So biasanya syarikat-syarikat yang besar dia akan gunakan shift profit ataupun keuntungan daripada satu syarikat besar kepada syarikat yang lain. Sekiranya syarikat ini sedang menikmati insentif ataupun mungkin cukai kerugian. So mungkin syarikat A dia mendapat banyak untung dan dia akan shift profit ataupun alihkan keuntungan ke syarikat ini di mana ke syarikat ini tidak layak. So dalam keadaan situasi inilah yang TP telah transfer pricing ataupun harga pindahan tu muncul. Dan di Malaysia mereka perlu isi borang, perlu laporkan kepada TP, perlu adalah dia punya prosedur untuk laporkan kepada lembaga hasil dalam negeri, dan sekiranya dalam laporan tu didapati kesilapan, so penanti ataupun surcharge 5% akan dikenakan. Dikenakan. 5% surcharge tu akan dikenakan. Surcharge akan dikenakan dan walau bagaimanapun, walau untuk tempoh PKPS ni, sekiranya mereka ambil bahagian dalam PKPS 2.0, okey, sekiranya mereka mendapati ada kesilapan yang yang saya sebutkan tadi kan, dan dia bukan saja melibatkan multinational company, even local company pun sekiranya berlaku kesilapan harga dan dia adalah aturan harga untuk mengelakkan cukai lah, dia jadi tax evasion, bukan tax avoidance. Kalau tax evasion ni dia lebih kepada pengelakan dan illegal lah, dia tidak dibenarkan, dia bukannya dibenarkan dalam undang-undang, maka mereka boleh sertai dalam PKS 2.0 dan tidak dikenakan sebarang penanti ataupun surcharge. Kira surcharge yang 5% tadi akan dijadikan sebagai zero teruslah. Zero teruslah. Dan dokumen-dokumen yang perlu dikemukakan bagi harga pindahan ni dia agak banyak lah. Satu, borang pengakuan sukarela bagi kes pindahan harga, DHP semasa penuh, carta organisasi bagi tahun taksiran yang berkaitan, akaun beraudit, pengiraan cukai, salinan borang retan dan maklumat-maklumat insentif, pengiraan analisa perbandingan dan akaun beraudit syarikat-syarikat perbandingan bagi tahun taksiran yang berkaitan, dan juga maklumat pendapatan tertinggal atau kesilapan, pelaporan dan
tuntutan. So, Jadi maksudnya agak banyak juga dokumen, ya. dokumen yang diperlukan bagi tindakan harga pindahan ni. Jadi sebab itu dia akan mengambil masa sehingga 30 hari bekerja untuk satu semakan bagi pembayar cukai yang berjaya menyertai PKPS 2.0. Okey, kita akan teruskan kepada Encik Awis, iaitu mungkin soalan yang terakhir bagi slot pada kali ini. Okey, Encik Awis, tadi kita dah terangkan berkenaan dengan pembayar cukai yang baru, berkenaan kaedah dan prosedur berkaitan pembayar cukai yang sedia ada, serta untuk pembayar duty sekalipun dan berkaitan dengan harga pindahan sekalipun kita dah cover semua sekali. Okey, tapi kalau kaedah dengan bayaran, bagaimana pula kaedah bayaran? Kemungkinan seorang individu tu atau pembayar cukai tu dah berjaya pun menyertai PKPS 2.0 dan dah terima pun notis taksiran bagi pembayaran cukai dia, kiranya untuk bayaran yang akan secara ansuran ataupun bayaran tu secara sekaligus lah. Jadi bagaimana pula kaedah bayaran tu? Boleh Cik Awis jelaskan dengan lebih lanjut? Okey, untuk bayaran di dalam program PKPS 2.0 ini, pembayar cukai mempunyai dua pilihan. Baik. Yang pertama, dia boleh membuat bayaran secara sekaligus dalam tempoh 30 hari dari tarikh notis tersebut. Ataupun kaedah yang kedua, dia boleh untuk membuat pilihan bayaran secara ansuran. Sekiranya dia buat pilihan secara bayaran ansuran, bayaran tersebut mestilah diselesaikan ataupun ansuran terakhir itu mestilah diselesaikan pada ataupun sebelum 31 Mei 2024. Perlu dalam tempoh tu juga. Maknanya tempoh pengakuan khas sukarela tu kan. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kalau prosedur biasa permohonan ansuran ni sama ada pembayar cukai nak mohon 3 kali, 6 kali ataupun 12 kali, dia perlu kemukakan dokumen sokongan. Betul. Contoh-contoh dokumen sokongan yang mereka perlu kemukakan adalah seperti penyata bank, cash flow, aliran tunai, senarai aset dan beberapa dokumen. Banyak tu. Tapi khusus untuk PKPS 2.0 ni, dia tak perlu kemukakan dokumen langsung. Isi saja borang permohonan bayaran ansuran tu yang ada di laman web Lembaga Hasil, hantar kat kita, lulus. Itu yang specialnya program ni, Nurul. Dan jika mereka gagal untuk membuat bayaran tersebut dalam tempoh yang ditetapkan, itu yang dia punya risiko tu. Ada kenaikan cukai yang dikenakan, kemudian ada tindakan undang-undang, dan yang paling penting mereka akan dikenakan tindakan audit dan siasatan. Walaupun dia dah sertai PKPS 2.0 tapi dia gagal buat bayaran, dia masih boleh dikenakan tindakan audit dan siasatan. Kiranya ada risiko dekat situlah kalau ada pembayar cukai tu dah berjaya pun, dah terima notis taksiran tapi kaedah bayaran tu dia tak patuh. Yang itu pun kita akan kenakan tindakan audit dan siasatan. Ya, betul. Okey, itu adalah antara penjelasan yang agak panjang dan lebih dan untuk terangkan berkaitan dengan PKPS 2.0. Baik, seterusnya kita akan pergi kepada soalan-soalan yang diterima daripada Pigeonhole. Boleh kita tengok apa yang kita terima daripada Pigeonhole? Okey. Ini antara soalan yang kita terima. Okey, sekiranya saya menyertai PKPS 2.0 ini dan ia hanya melibatkan isu perbelanjaan, adakah pihak LHDN akan membuat audit atau siasatan bagi isu muselain perbelanjaan seperti contoh pendapatan dan elang modal? Okey, ini antara soalan yang kita terima. Ada daripada siapa? Cik Raja ataupun Cik Awis yang untuk bagi jawapan bagi ni? Saya jawab. Saya jawab ya. Okey. Dalam kes ini pembayar cukai tanya berkenaan dengan sekiranya mereka lapor pendapatan saja. Isu perbelanjaan. Adakah mereka layak sertai dalam PKPS? So bagi saya memang mereka layak sebab mereka dalam kes beliau dapati ada kesilapan dalam perbelanjaan seperti yang kami terangkan daripada awal lah. So mungkin bahagian lain mungkin dari subkon pendapatan mereka dia kira betul, tapi cuma ada
sedikit Ada perbezaan dalam perbelanjaan saja. So dia rasa was-was, adakah saya boleh menyertai dalam program ni? Saya rasa dia patut menyertai dalam program ni dan memang surat akan dikeluarkan. Dia itu kita tidak akan audit pada masa akan datang. Dan memang beliau layak sekiranya memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. So beliau wajar ambil bahagian dalam PKPS itu ni. antara jawapan daripada Encik Raja. Sekiranya pembayar cukai mengalami masalah yang sama, pembayar cukai boleh menyertai PKPS 2.0. Baik, kita akan teruskan kepada soalan yang berikutnya. Baik, sebentar ya. Okay. Soalan ni adalah daripada di mana saya boleh semak status PKPS 2.0 lepas hantar borang PKPS. Okey, ini ada 8 votes yang kita terima. Boleh Cik Awis ataupun ada yang boleh jelaskan dengan lebih lanjut? Okey, selepas pembayar cukai menyertai program PKPS ini, kebiasaannya kita akan proses dalam tempoh 14 hari dan kita akan keluarkan surat sama ada pembayar cukai tersebut layak atau tidak layak menyertai program PKPS ini. Secara surat lah. Secara surat. Namun begitu, jika pembayar cukai masih belum menerima selepas 14 hari tersebut, mereka boleh berhubung dengan kaunter perkhidmatan yang terdekat ataupun boleh melalui pertanyaan di laman web lembaga hasil ataupun boleh berhubung di hasil Careline. Itu antara option yang pembayar cukai ada. Sekiranya tak ada terima surat. Ya, betul. Betul. Alright, kita akan terus. Saya nak tambah sikit. Okey, boleh. Dan mereka juga boleh menghubungi cawangan yang berdekatan dan email. Ada juga salah satu cara yang kaedah yang baik jugalah, mudah lah. Kadang-kadang mungkin dia tidak dapat menghubungi orang yang pegawai yang berkenaan sepatutnya. So email itu adalah satu cara yang baik dan ada kes di mana mereka dapat notis taksiran, surat tak dapat. Memang kita ada juga kes-kes sebegitu. So bolehlah email kepada kami dan kami akan semak dan akan panjangkan kepada pegawai yang bertanggungjawab. Seterusnya kita akan tengok ada lagi satu soalan. Jika taxpayer menyertai PKPS 2.0, form J yang terima boleh diabaikan? Ini antara soalan yang diterima daripada Pigeonhole. Okey, antara Encik Awis atau Encik Raja. Okey, saya ada cuba jawapan jawab. Tak daripada soalan ni? Soalan di sini taxpayer beritahu dia menyertai PKPS. Sebagai semua kes yang sertai PKPS tu, mereka kita akan proses dalam tempoh 14 hari dan kita akan keluarkan taksiran tambahan kepada mereka. Kepada pembayar cukai. Dan mereka perlu jelaskan cukai yang dikeluarkan. Baru mereka dia dianggap layak sepenuhnya. Sekiranya dia abaikan dan tidak bayar, maksudnya mereka gagal dalam menyertai dalam program PKPS ini. So oleh itu tiada boleh abaikan lah. Jadi form J tu pembayar ataupun notis taksiran. Betul, untuk notis taksiran kalau form J tu kalau ada terima jangan abaikan. Betul. Saya tekan dulu form J tu dan baru menyertai. Ya, sekiranya menghadapi masalah untuk membuat pembayaran, minta ansuran seperti yang Encik Awis beritahu tadi. So boleh kita benarkan ansuran sehingga bulan 5 sekiranya amount dia besar. Dan kalau boleh selesaikan jelaskan, laraskan dalam 1 bulan lagi bagus. Okey, itu antara jawapan daripada Encik Rajen. Baik, kita teruskan kepada soalan yang seterusnya. Okey, syarikat submit borang C dan cukai kena bayar lebih dari form J. Adakah boleh join PKPS 2.0? Apa confirmation letter atau form dari LHDN yang mengatakan syarikat ini boleh join PKPS 2.0? Baik, ini antara berkaitan dengan borang C dan form G. Confirmation atau letter atau pada form daripada LHDN. Okay. Saya rasa saya rasa nanti Encik Awis tambahlah kalau apa nak tanya. So dalam kes ni saya rasa taxpayer sudah submit, sudah buat e-filing. Dan lepas tu didapati ada lagi pendapatan yang belum lapor. So memang layak beliau untuk menyertai dalam program PKPS. Sebab beliau beritahu borang si telah hantar, lepas tu ada pendapatan tambahan mereka nak sertai. Ini adalah kes yang pembayar cukai sedia wujud. Cuma mereka perlu ikut prosedur yang kita beritahu tadilah. So kalau boleh lapor dalam MyTax, jangan buat secara manual. Supaya mereka tadi kita dah tahu 2015 dan ke belakang sahaja. Okey, 2016 dan hingga 2022 adalah secara e-filing. Dan sebenarnya Nurul, kalau saya tambah sikit kan,
kalau yang mudah sekali, program PKPS ni apa-apa taksiran yang ada, kemudian pembayar cukai nak sertai, dia mesti akan cukai dia mesti lebih daripada yang sebelumnya. Itu dia layak untuk sertai PKPS 2.0. Kalau kurang sepatutnya tak perlu. Kalau kurang tu dia hanya perlu melalui proses rayuan seperti prosedur yang biasalah. Betul. Oh, yang utamanya adalah dia punya cukai mesti lebih daripada yang dia laporkan. So dalam soalan yang tanya tadi tu, dia ada cukai tambahan pendapatan. Minta maaf. Tambahan. Maka mereka memang layak untuk sertai lah. Sekiranya cukai kurangan, dia perlu buat rayuan seperti biasa lah. Jadi itu prosedur yang biasalah untuk bagi rayuan. Okey, ada lagi ke soalan yang kita terima daripada pigeonhole? Okey, ini adalah soalan daripada kesilapan e-filing boleh sertai ke PKPS? Okey, Cik serangkan. Okey, kesilapan e-filing boleh ke sertai PKPS? Seperti yang saya terangkan tadi, kalau kesilapan e-filing tu dia akan, bila kita betulkan, dia akan jadi taksiran tambahan. Maka dia layaklah untuk sertai PKPS tu. Tapi kalau kesilapan tu menyebabkan menjadi taksiran kurangan, dia hanya buat prosedur rayuan biasa. Contoh yang lebih detail ni, kalau kesilapan e-filing, contohnya hari tu dia laporkan penggajian 40,000. Tapi sebenarnya penggajian dia yang sebenarnya 50,000. Jadi dia akan wujud taksiran tambahan kan? Jadi dia layak sertai. Ataupun dia hari tu tuntut pelepasan dalam e-filing tu tentang dia tuntut buku sebanyak RM1,000 kan? Tetapi mungkin dia sepatutnya yang dia receipt yang dia simpan tu hanya ada 500. Jadi dia akan wujud taksiran tambahan. Jadi dia layak sertai. Okey, macam tu. Kiranya senang je pembayar cukai di luar sana untuk menyertai PKPS. Wujudnya taksiran tambahan jadi boleh sertai. Kalau kata kurang daripada yang dilaporkan, kita dikira sebagai tak perlu untuk menyertai PKPS dan prosedur sebagai rayuan tu boleh dibuat secara biasalah. Okey, ada lagi soalan yang seterusnya daripada pigeonhole? Ada ke? Baik, sebentar ya. Kita satu lagi saya nak tambah. Tambahan. Okey. Ada juga kes-kes di mana taxpayer gagal patuh dan kita dah keluarkan cukai anggaran. Cukai anggaran telah dikeluarkan. Okey, dalam kes ni ramai yang telefon tanya kami, adakah mereka layak sertai dalam PKPS? So, soalan kita, sekiranya ada cukai tambahan atas cukai anggaran yang telah dibangkitkan, maka mereka layak. Katakan anggaran adalah RM20,000 dan pendapatan beliau adalah RM22,000. Maka beliau layak untuk menyertai cukai anggaran yang kita telah keluarkan. Dan sekiranya mereka ingin merayu cukai RM20,000 yang kita telah keluarkan, dia akan berbalik kepada prosedur biasa. Dan saya tambah sikit dulu lah. Kalau tadi taksiran anggaran kita dah keluarkan, kebiasaannya dia ada penalti di situ. Kemudian katalah dia sertai PKPS dan ada taksiran tambahan. So atas perbezaan taksiran tambahan tu kita akan tidak kenakan penalti, maknanya 0%. Tetapi penalti yang dekat anggaran tadi tu kita masih kekalkan. Cuma yang sekarang perbezaan dengan yang asal yang kiranya contoh tadi RM20,000, RM22,000. Dekat situ je yang akan diletakkan simpan penalti. Jadi yang taksiran anggaran yang biasa maksudnya ada penalti yang asal tu akan dikekalkan. Ya, taksiran anggaran atas penalti tersebut di bawah seksyen 1123 tadi tu akan kekal lah. Itu sama jugalah. Okey, seterusnya bagi soalan daripada pigeonhole. Okey, adakah pembayar cukai baharu dikira menyertai PKPS 2.0 apabila telah submit borang nyata cukai secara online atau perlu mengisi apa-apa borang bagi pembayar cukai baru? Berarti kita ada terangkan tadi, tapi boleh jelaskan lebih lanjut. Sebab dalam kes ini dia pembayar cukai yang baru dan bukannya yang sedia ada. Okey, so cara pengisian adalah cuma perlu buat e-filing saja. Sebab dia dianggap sebagai gagal patuh lah. So dia isi melalui e-filing dan hantar. So beliau tanya, adakah beliau layak secara automatik? Ataupun perlu mendapatkan surat daripada LHDN? Perlukan ada surat tambahan dan perlu isi apa-apa surat yang untuk melayakkan beliau dalam PKPS ni. Memang beliau layak
Layak betul. layak untuk Sebab dia adalah pembayar menyertai cukai yang walaupun beliau tak isi apa-apa borang. Cuma beliau tak akan dapat surat seperti cukai tambahan. Ada pegawai, ada pembayar cukai yang telah laporkan dan ada cukai tambahan. Mereka akan isi borang. So bila mereka isi borang, kita semak dan kita akan keluarkan cukai tambahan, taksiran tambahan bersama dengan surat. Tapi bagi kes-kes e-filing, dia akan automatik layak untuk menyertai dalam program PKPS. Berkaitan dengan pembayar cukai yang baru, once dia isi sahaja e-filing, kita dikira sebagai telah menyertai Menyertai PKPS dalam tempoh ini, 6 Yalah, Jun dalam hingga tempoh, ya, betul, 31 Mei 2024. agak berbeza ya dengan pembayar cukai yang sedia ada. Yang sedia ada, bila ada cukai tambahan, dia perlu isi borang yang Ada dalam borang yang dan perlu sambil diisi, dalam MyTax betul. dan kita akan keluarkan bersama dengan cukai tambahan. Tapi bagi kes yang sedia baru, dia ataupun gagal lepas tu, dia akan hantar terus dia ke akan terus sebagai, dalam e-filing. dikira sebagai automatically menyertai Layak. PKPS 20.0. Tapi okey, betul. Ada yang insist nak surat. Okey. Ada juga. pegawai, ada Betul, sebab mereka betul. risau, mereka takut tak berjaya tak menyertai. berjaya. Dalam kes begitu, kita boleh keluarkan surat dan mereka boleh email. Itu atas atas case by case basis. lah. Kalau mereka nak surat juga, kita masih boleh keluarkan. Cuma boleh kena email kepada kami ataupun kena maklumkanlah. Dan kita akan semak adakah mereka dah buat e-filing. Dan mereka dah buat e-filing tu, kita akan bagi surat. Tak ada masalah. Itu atas permintaan pembayar cukai Ya, sekiranya perlukan satu surat dari pemakluman daripada kita. Okey, seterusnya ada lagi ke yang soalan? Okey. Kenapa bercanggah jawapan tadi? Encik Rajendra kata semua yang terlibat tidak akan diaudit, tapi Encik Awis pula kata akan dipertimbangkan sama ada layak atau tidak. Okey, jawapan yang berkaitan dengan mana ni agak yang bercanggah? Rajendra. Okey. Okey, saya rasa apa yang Encik Awis beritahu tu betul lah. Kita, mereka bukan layak secara automatik. Kita akan semak dahulu adakah mereka layak ataupun tidak. Sekiranya mereka dah layak dan dikeluarkan surat bersama dengan cukai tambahan tu, mereka sudah berjaya dan kes mereka tidak akan diaudit. Dikira macam tu. Ya, saya rasa tak ada percanggahan. Boleh saya tengok balik soalan berkenaan? Okey. Alright, okey. Kita akan teruskan kepada soalan dalam PJ Host sekiranya ada lagi persoalan. Okey. Sebentar ya, kita akan okey. Kiranya kalau seperti yang tadi saya agak berkaitan dengan pembayaran cukai yang baru tu, kiranya ini baru pertama kali saya dengar, tak perlulah ni pembayar cukai yang baru tu kira isi borang lain untuk katakan mereka nak menyertai. Kiranya masuk saja e-filing, kita akan dikatakan sebagai telah diterima menyertai sebagai menyertai dalam program PKPS ni. Ada lagi ke soalan? Kita akan teruskan. If my revised taxcom only involves reduction of CABF but tax payable remain the same, can participate PKPS 2.0? Kalau berkaitan dengan tax payable tu sama, maksudnya dia tak ada taksiran tambahan, jadi dia bukan perlu menyertai PKPS inilah, cuma dia akan buat pindaan secara prosedur biasa saja. Itu kiranya kalau tak ada tambahan lah. Sebagai yang kita bagi tahu tadi, sekiranya tak ada pertambahan daripada segi tax yang sepatutnya dibayar tu tak perlu join sebab PKPS. itu hanya penyiraan capital allowance brought forward kan. Okey, baik. Seterusnya, ada lagi ke yang boleh kita tengok pada soalan sebelum kita tamatkan sesi pada hari ini? Okey. Ada lagi? Okey, seterusnya ada pertambahan lagi tak daripada apa yang kita tadi perbincangkan? Mungkin ada daripada segi Encik Raja ataupun Encik Awis ada? Berkenaan dengan bila pembayar cukai tadi, pembayar cukai baru tadi tu, dia hantar borang kan. Tapi ialah biasanya kita sebagai pembayar cukai, saya sendiri pun walaupun bekerja di lembaga hasil, tapi kita juga kan sebagai pembayar cukai. Betul, sama. Dan kebiasaannya kita nak selamat dan sebolehnya kita naklah pengesahan daripada lembaga hasil tentang sama ada kita ni dah disahkan menyertai PKPS ataupun tidak. Bagi surat pun ya, makluman. betul. So saya rasa tadi pertanyaan berkaitan dengan tu, sekiranya tuan-puan tak menerima surat pengesahan tu, boleh berhubung dengan pihak hasil, sama ada yang terbaiknya melalui email kan, Cik Rajendra. Kemudian kita akan emailkan surat pengesahan tersebut
dan dia boleh simpan sebagai Sebagai bukti kata telah menyertai tenanglah PKPS. sikit dia punya jiwa kan. Okey, itu sebenarnya atas permintaan lah, tapi biasanya yang saya tahu pembayar cukai ni perlukan pemakluman sekiranya telah menyertai PKPS 2.0. Baik, saya rasa itu sahaja bagi soalan dalam PJHO pada hari ini kerana kita telah kesetukan masa. Okey, sebelum kita berakhir pada hari ini, ada tak kata-kata terakhir ataupun pesanan daripada Encik Rajan sendiri? Silakan. Okey. Kita dah bincang lebih sejam berhubung dengan PKPS ni. Saya haraplah semua yang pendengar, penonton tu mendapat manfaat dan mendapat tahu apakah manfaat-manfaat dalam PKPS 2.0 ni. So jangan lepaskan peluang ini. Okey. Bagi lagi mereka yang buat perniagaan ni, ambillah peluang ni. Betul. Dengan apa yang kita dapat dengan sifar penanti. Dan satu lagi, jangan tunggu last minute. Okay, saya takut nanti mereka pula terlalu sibuk dengan tugasan harian mereka. Kita offer ni waktu panjang, 6 Jun hingga 31 Mei. Betul. So mereka ramai yang ingat kita ada beberapa bulan lagi. Kita tahu apa yang akan datang dalam kehidupan perniagaan mereka. Betul. So bila sekiranya ada sebarang cukai tambahan yang perlu lapor tu, ambillah peluang. Jangan tunggu minit-minit ataupun pada 31 last Mei minute baru lah. nak lapor kan. Betul. Okay. Satu lagi, kalau nak tanya apa-apa, silakan call kami, hubungi kami, email. Memang sekarang pun kami dapat banyak email berhubung dengan PKPS dan ramai yang menyertai. So kami akan cuba proseslah dalam tempoh 14 hari. Sekiranya dokumen lengkap. Itu utama. Dokumen tu kena ya lengkap. betul. Semua dokumen tu kena lengkap lah. So dengan ni saya beritahu kepada anda, jangan segan silu untuk hubungi kami. Okey, Koma Buntu, Rajan bantu. Okey. Terima Saja. kasih Encik Rajan bagi kata-kata dan pesanan terakhir daripada Encik Rajan tadi. Okey, Encik Awis pula bagaimana? Ada pesanan ataupun kata-kata terakhir kepada para penonton? Okey, saya menyerulah kepada pembayar cukai semua untuk sekiranya layak dan ada pendapatan yang tak dilaporkan ataupun ada tuntutan-tuntutan yang tak digunakan telah dibuat untuk tahun taksiran sebelum ni untuk menyertai tawaran PKPS yang ditawarkan ni. Sebab saya kira tawaran PKPS 2.0 ini lebih baik. Betul. Dan sebenarnya terbaik. Kalau kita bandingkan dengan tawaran PKPS 1.0 dahulu, penalti minima dia 10%. Betul. Tetapi kali ini 0%. Itu pada saya adalah yang maksimum yang boleh kita bagikan. Dan kita tak tahu di masa hadapan kan sama ada program sebegini akan ditawarkan lagi atau tidak. Namun penalti 100% tetap maksimum yang mereka akan nikmati. So ini adalah masa yang terbaik lah untuk mereka sertai. Dan sebenarnya jangan tunggu sehingga hujung-hujung ni seperti yang Cik Rajan cakap. Sebab antaranya yang saya nak highlight kan, sebab mengikut pengalaman saya di audit ni, macam kan tadi kita cakap, sekiranya audit telah bermula, mereka tak layak. Betul, memang tak layak. Jadi pembayar cukai di luar sana tak tahu. Mungkin esok saya ada nak keluarkan surat memohon dokumen kepada pembayar cukai yang mungkin pada waktu tu dia berhasrat nak tunggu bulan 1, bulan 2 nanti untuk laporkan ataupun join PKPS ni. Tetapi dia jadi tak layak bila saya dah keluarkan esoknya. Jadi janganlah tunggu sehingga hujung. Bila ada saja terdetik untuk menyertai, dah plan untuk menyertai, sertai terus. Jangan sanggup. Jangan bertangguh-tangguh. Dan saya fikir yang paling penting lah, peace of mind ni yang sebenarnya yang terbaik yang kita boleh dapat. Sebabnya katalah contoh 2017 hingga 2022 pembayar cukai dah laporkan PKPS, dia sertai PKPS. Jadi dia tak perlu dah toleh ke belakang, dia tak perlu dah tengok masa silam dia. Betul. Dia hanya fokus kepada future saja. Moving forward, maknanya dia dah come clean dengan lembaga hasil. Jadi dia pun tidur lena. Betul. Dia terima surat lembaga hasil pun dia senyum saja. Sebab mungkin dia terima surat tu pun ataupun email memaklumkan tentang refund dia.
ataupun wishing birthday daripada lembaga hasil kan. Good news only. Jadi only good news. Tak ada bad news. Dia tengok pun dia tak risau, hati dia tenang. Betul. So saya fikir peace of mind tu penting lah Nurul. Baik, okey, itu antara nasihat dan kata-kata terakhir daripada Encik Awis. Terima kasih kepada ahli panel yang sudi berkongsi maklumat dengan kita pada sebentar tadi. Terima kasih Encik Awis datang dari jauh semata-mata untuk bersama dengan para penonton kita pada hari ini. Dan terima kasih juga kepada para penonton dan pendengar yang setia sehingga hujung webinar untuk bagi slot kali ini. Dan sebelum saya dan ahli panel berundur diri, mungkin daripada apa yang saya dapat simpulkan daripada apa yang Encik Awis sebutkan sebentar tadi, peace of mind. Maksudnya kalau kata nak sertai sekarang, teruskan buat, terus je buat PKPS 2.0 tu, dan para penonton kena pastikan yang dokumen tu perlu lengkap supaya kita terus boleh ambil tindakan dalam tempoh 14 hari bekerja. Dan kalau boleh jangan tunggu sampai audit dan siasatan dah keluar baru nak menyertai PKPS 2.0, kerana pada waktu itu tuan-tuan dikira sebagai tidak layak bagi menyertai program kali ini. Dan sekiranya masih lagi ada kekeliruan ataupun persoalan yang tidak terjawab semasa sesi kami pada hari ini, tuan-tuan boleh melayari laman web lembaga hasil di www.hasil.gov.my, dan di bawah menu PKPS 2.0 di sana terdapat maklumat-maklumat yang berkaitan dengan program pengakuan khas sukarela 2.0. Dan sebentar tadi kita fahamkan bahawa PJ Nur kita mengalami banyak soalan dan kemungkinan ada soalan-soalan yang tidak terjawab. Kami akan compilekan soalan-soalan itu dan akan dihantar kepada para penonton secara email. Dan untuk akhirnya, ini adalah kali yang sebelum, kiranya untuk tahun 2023 mungkin ini kali yang kedua terakhir sebelum 2023 menamatkan tahun. Dan kita akan bertemu lagi pada slot yang akan datang dengan soalan-soalan ataupun dengan tajuk-tajuk yang lebih menarik dalam Komo Buntu Teman Bantu LHDN Perak edisi yang akan datang. Daripada saya, Assalamualaikum dan jumpa lagi.